dipersilakan Ustaz Abdullah Khairi. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang saya kasih pengacara majlis yang berusaha di jawatan kuasa penganjur Kanibal ini, tuan-tuan daripada Muslimat, ada jawatan kuasa Persatuan Penduduk, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan. 2 hari lepas saya di kampung sungai dekat Sementa tuan-tuan, di Kapar. Malam ni di sini. Alhamdulillah, esok saya di Lake Vista Resort Puchong. Esok lusa di Section 17 Masjid Al-Amin Shah Alam. Tulat TUDM Gambang Kuantan. Tungging Pokok Senar tuan-tuan. Buyung di Kuala Nerang. Kemudian sambunglah ke Kelantan, Terengganu. Alhamdulillah tuan-tuan, saya baru balik daripada Palestin baru 2 minggu. Ni minggu yang ketiga tuan-tuan. Alhamdulillah tak jumpa lagi isteri saya. Cuma touch and go aja. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk bawa yang cantik-cantik. Aku tengok negro pun nampak putih ni. Tapi Alhamdulillah malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Sepatutnya malam saya ada di Bangi, tapi saya terpaksa balik kerana adik saya dalam masa 2 minggu, Masya Allah, orang Meminang terus kahwin tuan-tuan. Bukan kerana tangkap basah, tapi semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya terpaksa balik hari Sabtu semalam untuk melihat perkahwinan adik saya. Dan terus datang ke sini, baru sampai tuan-tuan. Tidur pun tak cukup lagi. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Tuan-tuan jangan tidur dengan ceramah saya, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul aliyul azim. Dalam ayat ini Allah sebut, hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, jawatan kuasa ini menganjurkan program hari ini. Memerlukan tenaga tuan-tuan, memerlukan idea, memerlukan pengorbanan. Saya dah tengok tadi hujan rintik-rintik, saya susah hati takut tak ada orang. Tapi Alhamdulillah hadir malam ini beramai-ramai tuan-tuan daripada Bukit Raja ini, daripada luar pun datang juga, semata-mata untuk bersama dalam program kita malam ini. Anjuran bersama ni tuan-tuan. Dan saya nak ucap terima kasih pada penganjur. Boleh buat program macam ni, bukan senang. Dengan sibuk dengan kerja tuan-tuan. Ada yang ambil cuti pun ada, 2 hari lepas dah ambil cuti dah. Ada yang esok ambil cuti pun ada. Sebab nak menjayakan program kita. Dan saya nak ucap terima kasih pada pihak penganjur ini. Dan tuan-tuan yang dapat hadir malam ni, tuan-tuan bersyukurlah ada jawatan kuasa yang macam ni. Prihatinnya sebab diberikan tajuk kepada saya, bala Allah. Bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah, bila penganjur buat program macam ni, majlis ilmu, Allah angkat bala umum daripada kawasan khairiah kita. Alhamdulillah, bala umum. Tapi kalau tak ada program ilmu tuan-tuan, Allah turunkan bala umum. Bala umum macam mana tuan-tuan? Ada di kalangan kita tak boleh nak tidur, takut rumah kita dimasuki oleh pencuri. Itu bala umum lah.
Kita nak keluar rumah, takut orang samun isteri kita, orang ragut isteri kita. Kita nak tinggalkan anak kita yang perempuan, kita takut orang masuk rumah kita, tuan-tuan, kemudian rogol anak perempuan kita, isteri kita. Itu bala umum. Tetapi bila kita buat program agama macam ni, Allah angkat bala umum. Dan satu yang sangat saya seronok, di belah kanan kita ujung sana, InsyaAllah saya diberitahu dalam masa setahun nanti kita akan binakan satu masjid 6 juta, tuan-tuan. Bila ada masjid nanti senanglah, tuan-tuan. Tapi ada orang tak senang juga. Macam dekat Pasir Gudang, dia report dekat polis. Sebab apa? Sebab sebelum subuh dia orang baca tahrim, tuan-tuan. Kalau boleh tu nak baca bolehlah 5 minit sebelum sembahyang solat subuh tu, bacalah. Janganlah sampai sejam, tuan-tuan. Memanglah yang tu ayat Quran tapi mengganggu, tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh, kita kalau nak ada masjid esok, kita jaga juga keselamatan ataupun jaga ketenteraman kawasan kita. Nak baca ayat Quran, boleh 5 minit sebelum subuh pasang, supaya mereka sempat bangun subuh, kemudian mereka sempat ambil wuduk, pakai baju, datang. Kalau tak pasang macam tu, tuan-tuan, kebanyakannya tak datang. Jadi yang datang siapa? Imam dengan Tok Bilal aja. Kita tak nak macam tu. Jadi alhamdulillah, Jawatan Kuasa Penduduk buat program. Bukan saja buat program untuk kutip dana. Dan tuan-tuan tengok ada kaunter tu, nampak? Kaunter yang duduk tu bukan saja-saja nak duit, tuan-tuan lah. Tuan-tuan datang ni bawa duit tak? Spender pun tak pakai. Itu macam mana nak kutip duit? Tak apa, hari ini tak bawa duit, tuan-tuan. Duit ada di rumah. Bawah bantal ada, bawah tilam ada, bawah almari ada, bawah dapur ada. Tuan-tuan bawa hari yang lain. Kita berwakaf. Wakaf ni bukan dapat kepada Jawatan Kuasa Masjid, tetapi dikutip di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Jadi bila kutip bawah pejabat urus zakat ni, kita tak susah hati. Tuan-tuan boleh transfer, tuan-tuan boleh terus berwakaf. Jadi bila masuk, kira Jawatan Kuasa tak ambil duit, cuma mereka tengok aja penyata berapa banyak. Sekarang ni saya diberitahu dah ada hampir 1 juta lebih. 1 juta nak buat masjid, tuan-tuan, tak cukup. Hanya boleh buat tandas saja. Tuan-tuan mau sembahyang dalam tandas? Tak mau, kita kena berwakaf untuk mengutip hampir 6 juta, tuan-tuan. Jadi ada 5 juta lagi. Macam mana, tuan-tuan, ya? Dalam hati tuan-tuan, ya Allah, 6 juta lagi tu, 5 juta lagi. Rumah aku 300,000. Kan? Macam mana nak bagi? Tuan-tuan jangan fikir macam tu. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sebab itu Allah sebut, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang yang memakmurkan rumah Allah, orang beriman kepada Allah. InsyaAllah, bila ada masjid, kita nak lahirkan orang yang beriman kepada Allah. Macam mana? Di masjid nanti ada kuliah ilmu, kuliah agama. Ustaz datang mengajar. Kita fakat mengaji. Sibuk macam mana pun, abang dan kakak datang. Alhamdulillah, balik kerja pukul 6. Habis mandi, datang rumah Allah. Tapi Bukit Raja sekarang ni tak ada lagi masjid. Bila tak ada masjid, tuan-tuan, kita tak ada tempat untuk berhimpun. Himpun macam mana? Tengah padang macam ni lah. Tuan-tuan nampak muka saya nampak muka tuan-tuan. Sebentar lagi hujan turun, tuan-tuan belah habis, tinggal aku seorang lah. Tuan-tuan jangan balik, tuan-tuan. Hujan turun kan, tunggu, no? InsyaAllah, kalau hujan lebat sangat, kita berhentilah. Tuan-tuan datang ramai-ramai duduk dekat saya. Boleh, no? Yang perempuan jangan datang, kutuk-umuk lagi. Yang lelaki insyaAllah kita ramai-ramai dengan ceramah ni. Sekejap aja, tuan-tuan, sampai pukul 2 pagi lah. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik, tuan-tuan. Saya peletih nak balik tidur malam ni. Tapi kurang dalam pukul kita habis 1 jam setengah macam tu, kita habislah program kita. Boleh ya? 1 jam setengah? Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah, orang yang beriman kepada Allah, pertama, kita buat masjid, insyaAllah ada program ilmu. Bila ada program ilmu, kita datang menuntut ilmu, insyaAllah. Tuan-tuan tengok tadi, pengurusi masjid bagi tahu dekat tuan-tuan, saya graduated in electrical engineering. Electrical, tuan-tuan, bukan jurusan agama. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, dengan izin Allah, Tuhan buka pintu hidayah dekat saya. Saya belajar agama, talaqi saja dekat guru-guru muktabar hampir 10 tahun, tuan-tuan. Dulu ni bukan ada basic agama. Saya ngaji SPM, total sains pure. Sains ni ambil fizik, kimia, bio, kan? Ambil bahasa Inggeris, ni pure sains. Macam mana mengaji agama? Ketika mana saya dah graduated in electrical engineering,
Masa kerja kilang tuan-tuan, saya jadi engineer. Masa itulah belajar agama. Masa itulah baru nak belajar agama. Belajar macam mana? Saya duk tengok ayah saya tok guru pondok tuan-tuan. Malam-malam lepas maghrib dia akan baca kitab. Dia bacalah. Jadi bila saya tengok, saya jealous tuan-tuan. Ayah aku ni mengajar, aku ni bahasa Arab satu pun tak faham, sepatah pun tak tahu. Macam mana saya nak belajar bahasa Arab? Dalam hati saya, ya Allah, macam mana nak belajar? Sebab tu anak-anak muda yang ada di sini, tuan-tuan yang masih lagi muda, 40 tahun ke bawah, ambil semangat ini. Macam mana saya buat? Saya balik rumah, saya bagi tahu dekat isteri saya nak mengajar, abang nak mengajar bahasa Arab, macam mana? Dia dah, abang ni dah tua dah, tak payahlah, bagi anak-anak sudah. Saya jadi semangat tuan-tuan. Akhirnya saya buat macam mana? Saya beli Al-Quran, saya baca, saya tak faham tuan-tuan. Akhirnya ayah saya ni dia bagi satu semangat. Dia pegang tangan saya, dia pergi belakang rumah. Dia kata, nampak tak, belakang rumah ni ada satu store. Dalam store tu semua kitab Arab. Dia tanya saya, kamu boleh baca tak kitab Arab ni? Mengaji electrical engineering, boleh baca tak? Saya kata tak boleh. Tak boleh tak apa. Dia kata, esok aku nak bakar kitab ni. Saya kata, ayah jangan bakar. Kalau tak nak bakar, kamu pergi belajar bahasa Arab. Dalam hati saya, masa tu tuan-tuan, umur dekat-dekat 26 tahun. Macam mana nak belajar bahasa Arab? 26 tuan-tuan. Saya pun terfikir, bahasa Arab, duk termenung. Satu hari tuan-tuan, saya dengan anak saya pergi nak beli kuih lopeh dekat pasar malam. Sampai di sana, saya nak beli kuih lopeh, dia sedang balut, sedang bungkus tu. Saya tengok sebelah tu ada satu gerai buku, dia jual kitab-kitab agama tuan-tuan. Kemudian sambil duk tunggu tu, ada satu kitab Sekolah Tadika. Dia tulis Ra'sun kepala, Sya'run rambut, Ainun mata, Amfun hidung, Sinnun gigi, Yadun tangan, kan, Rijlun kaki. Saya pun ambil. Boleh baca kan? Saya balik tuan-tuan, saya buka kitab tu. Saya hafal dalam masa sehari aja. Saya telah menghafal 200 kalimah satu malam ya. Dah habis 200, esok saya pergi pula pasar malam. Saya cari pula, jumpa pula untuk sekolah rendah. Madrasatun sekolah, baitun rumah, sakfun syili, ya apa nama, jidarun apa nama, dinding, babun pintu, nafizatun tingkap, zujajun cermin, misbahun lampu, mirwahatun kipas, kan, rijalun lelaki, nisaun perempuan, ardun bumi, kursiun kursi ya, kan, mejaun meja. Bohong tu kan dia, mana dah mejaun. Maktabatun meja. Saya pun hafalah hampir 2 minggu tuan-tuan. Dah habis 2 minggu, saya hafal dalam masa 3 bulan. Saya hafal 3,000 kalimah 3 bulan ya. Habis 3,000 kalimah, saya kata ke ayah saya, ayah, ajar sedikit bagaimana nak belajar bahasa Arab, kawaid bahasa Arab. Dia ajarlah. Dalam masa sebulan, saya pun boleh tulis. Boleh tulis bahasa Arab. Bila dah boleh tulis, saya boleh baca. Dah boleh baca, kemudian saya boleh i'rab. Boleh i'rab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak i'rab, kan? Ba tu apa? Bismillah tu apa? Bismillah. Ba sin mim tu, ba tu apa? Ismi tu apa? Maksud Allah tu apa? Satu-satu saya boleh i'rab. Bila dah boleh dalam masa 4 bulan, saya kata ke ayah, ayah, saya nak ambil 4 sanawi. 4 sanawi ni maksud dia apa tuan-tuan? 4 sanawi ni ialah sijil tinggi agama, macam stamp lah, SPM ataupun STPM. Saya pun daftarlah. Masa tu tuan-tuan, umur 26 tahun, misal tebal ni, dengan janggut panjang, dengan jambang. Saya masuklah hari peperiksaan, duduk di belakang sekali. Yang di depan ni semua pelajar-pelajar sekolah tu lah, sekolah agama tu, semua muda-muda semua, 17 tahun aja. Saya 26 belakang sekali lah, pelajar tumpang. Saya pun tunggulah. Ketua pemeriksa, ketua periksa tu lah masuk. Dia tengok-tengok muka saya, dia ingat saya ni waris. Dia pun kata, pakcik, abang tunggu di luar boleh tak? Ni untuk pelajar nak ambil periksa. Dia kata waris tak boleh tunggu. Wah, jawab betul. Dia kata saya waris. Saya kata tak, saya pun nak periksa juga.
Dia kata, tua-tua pun periksa. Kurang ajar betul. Dia kata, tua-tua periksa. Saya pun periksa lah. Jawab 20 subjek. Alhamdulillah tuan-tuan, bila keluar keputusan, saya dapat jahit jiddan. Pangkat 2. Pangkat pertama, mumtaz. Yang kedua, jahit jiddan. Yang ketiga, jahit. Yang keempat, makbul. Dah dapat keputusan, saya balik, saya tunjuk ke ayah. Ayah, saya dapat jahit jiddan pangkat 2. Dia kata, hebat kamu. Aku mengaji 7 tahun, dapat makbul pangkat 4. Kamu ni mengaji 4 bulan, dapat jahit jiddan. Kamu belajar pula, sambung ambil diploma bahasa Arab. Saya pun pergilah ambil diploma bahasa Arab. Masa tu tuan-tuan, guru saya seorang Libya. Tak boleh cakap Melayu, tak boleh cakap orang putih, boleh cakap Arab aja. Saya masuk ni, dia tengok muka saya. Masmu ya akhi, Abdullah, saya kata. Abdullah Kuwais, dia kata. Abdullah ni bagus. Dia tak solat. Masmu ya akhi, nama Ahmad. Kami kata, Mamat. Mamat, Masya Allah. Nama Ahmad terpuji, kami panggil Mamat. Tuan-tuan tahu Mamat masuk apa? Mamat masuk dia, ma tu tidak, mat tu mati, tak mati-mati. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Ladin. Arab tanya, Masmu? Kami kata Mat Ladin. Mat tu masuk dia mati, la tu tidak, din agama, mati tak ada agama. Tuan-tuan jaga. Nama bagi nama elok. Nama saya Abdullah. Abdullah Kuwais, dia kata. Kuwais ni good. Abdullah Khair. Khairi, maksud dia Abdullah Khairi. Abdullah hamba Allah, Khairi tu baik. Arab kata, Masya Allah Kuwais. Maksud dia apa? Abdullah hamba Allah, Khairi tu baik. Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku kan? Jadi saya mengaji bahasa Arab selama tuan-tuan 2 tahun. Dapat diploma bahasa Arab. Jadi man turid an tatakallam lughatul arabiyyah ma'i ma fi mushkilah. Siapa nak cakap Arab dengan saya pun boleh. Saya boleh cakap Arab. Saya boleh cakap Melayu. Saya boleh cakap Jepun tuan-tuan. Saya duduk di Jepun 2 tahun. Saya boleh cakap orang putih. Saya boleh cakap Mandarin. Saya duduk di Pulau Ketam 7 bulan tuan-tuan. Tuan-tuan nak cakap dengan saya, ni hao ma wa hen hao. Itulah. Jangan tanya banyak-banyak, aku tak tahu tuan-tuan. 7 bulan tuan-tuan di Pulau Ketam. Alhamdulillah banyak makan ketam tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah pergi, pergilah. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan dapat diploma bahasa Arab. Dah habis diploma bahasa Arab, saya sambung ambil ijazah di dalam pendidikan Islam. Dah sambung pendidikan Islam, kemudian saya sambung master dalam kaunselor Islam. Kemudian sambung pula PhD dalam psikologi. Kemudian saya datang Selangor. Masa duduk di Pulau Ketam, saya pergi dekat Majlis Agama Islam Selangor. Saya minta tauliah untuk berceramah dan mengajar. Alhamdulillah tuan-tuan, Majlis Agama Islam bagi tauliah. Nampak? Inilah tauliah saya. Tauliah, mengajar dan berceramah. Nampak ni? Abang nampak tak? Apa jangan duk halau aku malam ni. Ni aku ada tauliah oi. Oi, tauliah oi. Nampak? Tu dah abang. Alhamdulillah dapat tauliah mengajar. Jadi boleh mengajarlah. Jadi malam ni tuan-tuan jangan halau saya. Memang saya boleh berceramah dan mengajar di kawasan Selangor dan termasuk juga Pulau Pinang. Jadi kalau tuan-tuan saya free hari Jumaat, tuan-tuan panggil saya, insya-Allah masjid tu siap. Saya baca khutbah dekat masjid tu. Orang yang pertama baca, tuan-tuan panggil saya. Saya ada tauliah. Tuan-tuan tengok saya baca khutbah. Aku tengok siapa lain. Jangan tidur. Baru tak tidur. Aku bosan bakat balik habis. Tuan-tuan try panggil, insya-Allah. Hari pertama saya nak minta request. Esok naik masjid ni ya. Tuan-tuan telefon saya. Ustaz, Masjid Bandar Bukit Raja dah siap. Khutbah Jumaat hari pertama. Ustaz boleh datang tak? Insya-Allah. Saya akan bagi sepenuh masa. Saya yang rasmi yang pertama baca khutbah. Boleh tak? Boleh apa, masjid pun tak ada. Tanah pun tak tolak lagi tuan-tuan. Sebab tu kita perlukan wakaf. InsyaAllah tuan-tuan jemput saya baca khutbah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita bagikan kesedaran, keimanan kepada tuan-tuan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya bila dah boleh tuan-tuan ada ilmu agama, malam saya mengajar. Siang jadi guru fizik tuan-tuan. Jadi guru sains. Alhamdulillah, dia orang pindah dekat sini. Saya hari kedua, walaupun saya dipindah ke Pulau Ketam, hari kedua saya dapat berforum dengan orang yang hebat di masjid negeri. Hari kedua pindah. Saya duduk di mana tuan-tuan? Di Kampung Sementar.
belakang tu sekarang ni saya tengok masjid tu pun dah runtuh, buat baru. Saya pertama kali baca khutbah dekat situ. Kemudian saya baca khutbah dekat masjid tu, masjid warna oreng tu. Apa nama masjid tu kata? Warna oreng tu, ada tepi jalan, ada pasar malam tu. Saya baca kat situlah khutbah hari Minggu yang ketiga, tak silap saya baca di situ. Saya duduk ni, ada seorang penyamun tuan-tuan. Penyamun macam mana? Dia duduk depan saya, dia pegang ni handphone, handset dengan muka macam jebon tuan-tuan. Dia ambil setiap perkataan saya cakap. Rupanya ada orang report untuk ambil tindakan dekat saya. Dia duduk di depan report, ambil. Dia ingat saya takut tuan-tuan. Dia pegang tu. Saya pun ceramah, saya cerita pasal Nabi tuan-tuan. Dengan izin Allah, lepas cerita pasal Nabi, dia kesat air mata. Lepas kesat air mata, dia masukkan handset dia dalam poket dia. Kemudian dia menangis tuan-tuan. Rupanya JKK tuan-tuan. JKK pun menangis. Lepas menangis tuan-tuan, saya baca khutbah, dia datang peluk saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf, saya dihantar untuk report. Tapi saya dengar khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Minta maaf Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan jemput saya. Bila dah siap masjid nantilah. 6 juta oi. Agak-agak boleh kutip tak? Seorang RM2 macam mana? Kalau boleh tuan-tuan 200 seorang macam ni. Kalau 200 boleh dapat 20,000 dah malam ni kan. Boleh bina masjid. Sebab apa? Bila bina masjid, Allah angkat bala umum tuan-tuan. Bila Allah angkat, insya-Allah semua kita ni bila ada masjid, kita dapat mengaji tuan-tuan. Itulah tandanya keimanan kepada Allah. Bila kita mengaji, orang tanya bab masbuk macam mana, nak semayang macam mana, kita tahu. Sebab masjid ada tempat kuliah agama, ada ustaz mengajar tuan-tuan. Alhamdulillah, bila ada ilmu, Allah jadikan kawasan kita ini macam mana? Malaikat turun rahmat. Ada masjid. Sekarang ni masjid tak ada tuan-tuan, tak guna tuan-tuan. Ada di kalangan kita macam satu kampung tuan-tuan, mereka nak buat surau. Jawatan kuasa ni buat satu mesyuarat nak buat surau. Lah lulus dah. Pergi dekat majlis agama lulus. Rupanya ada satu lagi jawatan kuasa buat mesyuarat juga, tak nak surau. Allahu Akbar. Akhirnya jawatan kuasa yang nak surau ni ada tengok mereka tak buat apa, tak nak surau, mereka pun kumpul ramai-ramai macam ni, buat bacaan Yasin supaya terbuka hidayah. Yang tak nak surau tu nak supaya buat surau. Bila dah tengok orang yang nak surau buat baca Yasin, yang tak nak surau kumpul juga buat baca Yasin juga. Pening tuan-tuan, Yasin bertemu Yasin tuan-tuan. Yasin dah belaga tuan-tuan. Yasin hak tak nak surau dengan Yasin hak nak surau. Pening tuan-tuan masyarakat. Akhirnya tuan-tuan panggil saya pergi ceramah. Saya terang balik, surau ni tuan-tuan baik untuk kita semua. Perjumpaan masyarakat, kita sibuk tak sempat nak jumpa kawan-kawan. Tapi bila jumpa dekat surau, tambah-tambah Ramadan, tengok muka, Alhamdulillah kita semayang sekali sebelah. Masa Ramadan ni macam ni nak jumpa macam mana? Tak ada, macam ni lah. Macam ni ceramah, lepas tu balik tuan-tuan. Tapi ada masjid, boleh duduk bersembang. Macam mana anak anak saya nak kahwin dah. Nak kahwin dah. Alhamdulillah ada majlis korban. Buat korban. Pakat sembelih, pakat tengok. Ramai-ramai. Dapat pahala tuan-tuan. Kita tengok darah yang mengalir yang pertama, ampun dosa kita. Macam mana nak buat? Kena ada masjid. Bila ada masjid, kita kumpul ramai-ramai. Seorang pegang tali. Tengok-tengok isu di akhirat, orang yang pegang tali, orang yang sembelih, orang yang buat korban, semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak kenal seorang, semua pegang masuk. Kamu pegang tali? Ya. Kamu? Aku pegang kemah. Kamu pula? Macam mana masuk syurga? Tak pernah datang masjid pun. Saya datang juga. Ketika mana lembu jatuh, tahi terkeluar, kena muka saya. Rupanya yang kena tahi pun masuk syurga juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab rahmat program yang kita buat. Alhamdulillah, jatuh kuasa masjid. Saya nak bagi tahu, inilah masa yang paling sesuai untuk kita. Sebab saya tengok ramai 40 tahun ke bawah, ada yang 45 ke bawah lah. Kita kumpul ini untuk kita buat program ilmu, untuk berikan keimanan kepada Allah. Alhamdulillah, bila ada ilmu, kita semayang dengan ilmu kita. Kita mengaji dengan ilmu kita. Saya mengaji tuan-tuan, Al-Quran dulu baca macam mana? Walamma daqalu, tu paling sedap di dunia. Tapi Alhamdulillah, pergi dekat masjid, saya bawa kitab.
Tok Guru mengajar, saya catat satu-satu. Lepas saya tulis di mana, siapa penyampai, kemudian pergi jumpa Tok Guru, tolong sign, dia akan sign. Saya simpan buku jilid 1 sampai jilid 10, tuan-tuan. Mengaji di masjid, tak laki, tuan-tuan, dengan izin Allah. Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah angkat orang beriman di kalangan kamu, orang yang berilmu berapa darjat. Sebab apa? Kita mengaji di masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah, hari yang kedua saya diangkat berforum di Masjid Shah Alam. Bersama siapa? Bersama Dr. Zulkifli. Tuan-tuan kenal tak Dr. Zulkifli Al-Bakriyo yang dalam apa? Dalam bicara ilmu TV9 apa Astro Oasis. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, dia slow relax tuan-tuan. Saya forum, dia di sebelah. Seorang lagi Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Hari kedua tengok orang Allah angkat. Saya duduk di tengah. Ini Dr. Zulkifli, ini Datuk Abu Hassan Din. Saya ceramah, Dr. Zulkifli dengar ceramah saya, hangguk, tuan-tuan. Bila saya tengok dia orang nak lena, saya buat lawak, Datuk Abu Hassan gelak. Tengok saya ni ustaz biasa aja. Saya ceramah, Dr. Zulkifli hangguk, Datuk Abu Hassan gelak. Malam ni saya ceramah, tuan-tuan hangguk pun tidak, tuan-tuan gelak pun tidak. Tuan-tuan kurang ajar betul lah, tuan-tuan. Tuan-tuan berlagak lebih pada Datuk Abu Hassan dengan Dr. Zulkifli lagi. Jadi tuan-tuan, jadi kita dengar ceramah ini insya-Allah. Untuk apa? Bila ada program jadi, Allah angkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak naklah buat macam ni, tuan-tuan, setiap malam. Sebab apa? Kita takut hujan turun. Kan? Selangor ni alhamdulillah, kalau hujan turun rahmat, sebab air tak ada. Air Bukit Raja kena catu lagi tak? Okey tak? Sebab saya datang ni ada bau lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak mandi hari ni, kena catuan air, tuan-tuan. Alhamdulillah, hujan turun rahmat. Tapi kalau dah tak ada masjid, macam mana nak buat program macam ni? Kemah nak kena sewa duit, semua nak kena sewa. Jadi bila ada masjid, alhamdulillah, kita buat program akan angkat keimanan sahabat-sahabat kita yang datang mengaji. Lagi disebut itu, sebab itu disebut iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, orang beriman. Iman ini disebut oleh ulama yazidu wa yanqus, dia bertambah, dia berkurang. Dia bukan tetap. Dia dalam bahasa Inggeris disebut fluctuated. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Ketika mana naik? Ketika kita dengar ceramah sedap. Ketika orang nak buat masjid, kita nak wakaf. Ketika mana orang nak kutip derma, kita lah bagi sedekah. Ketika mana orang buat program ilmu, kita hadir. Inilah namanya dia bertambah, yazid. Ketika mana berkurang, kita dengar ceramah, Allah ada ceramah dekat rumah aku, pergi report polis pada. Saya pernah buat forum dengan Ustaz Aslin Bahrin dekat kampung saya. Ada ahli qaryah kampung report, tuan-tuan, dekat polis. Polis tu datang dengar kuliah kami, forum kami, polis tu angkat tangan. Polis buat best. Yang jawatan kuasa yang report tu, tuan-tuan, akhirnya malu Allah. Bulan lepas saya buat kenduri untuk rasmikan sekolah saya. Dia datang, tuan-tuan. Saya pun bagi tahu, tuan-tuan, terima kasihlah kerana tuan-tuan sudi datang malam ni. Kita buat baca Yasin dan bersyukur, insya-Allah sekolah dah boleh buka. Dia menangis, tuan-tuan. Report polis, tuan-tuan. Sebab buat ceramah sampai pukul 12.30 malam. Ustaz Aslin kan dia ceramah, bila dia ceramah tu dia cakap panjang sikit, dengan dia menyanyi lagu sampai 12.30. Report polis, polis main. Tapi alhamdulillah polis pun dengar ceramah juga. Malam ni ada polis tak, tuan-tuan? Cuba angkat tangan. Wah, ni angkat, tuan-tuan. Rupanya yang datang tu SB. Tak boleh angkat lah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita boleh buat program. Dan sebab apa? Yazidu wa yanqus, dia bertambah, dia berkurang. Ketika mana dia berkurang? Ketika kita dengar ceramah tak sedap, kita nak wakaf berasa berat ya, tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan, iman kita ni bila bertambah, sedap amalan kita. Kita sembahyang, Allahu Akbar. Sedapnya sembahyangku ni. Sedap. Itu namanya iman yang bertambah. Ketika mana tak bertambah? Allahu Akbar. Pak Imam baca Alhamdulillah, ya Rab, kita belakang kurang ajarnya Pak Imam, baca tak sedap. InsyaAllah bila ada masjid esok, kita bagi imam yang muda-muda, yang pencen-pencen pekeso, pencen-pencen KWSP, gigi pun tak ada, jangan bagi.
Tak bagi hak muda-muda. Nak macam mana? Tuan tengok. Kalau jadi imam macam ni bagus. Saya nak panggil. Mana anak saya? Azam. Abang muka ekor sikit. Azam, ta'al. Mana dia? Kalau dia jadi imam kan sedap. Mana? Azam. Mana Lawiyah? Anak saya 6 orang hafal Quran. Sekejap. Ada satu mic. Baru umur 13 tahun. Halo. Bagi mic. Kalau ada anak qariah kita boleh baca Quran, alhamdulillah kita dapat pahala ni. Buka ekor sikit. Halo. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sudah. Boleh belah. Lagi dia baca panjang-panjang, aku tenggelam, dia timbul. Kalaulah di masjid kita kan, imam macam tu, okey tak? Ini imam Alhaakumut Takatsur. Kita duduk belakang. Bila dah habis Pak Imam ni duduk maki tuan-tuan. Macam mana nak buat? Masjid kena ada. Bila ada masjid, alhamdulillah tuan-tuan. Saya tak puas lah pegang ni. Dia tarik suara saya. Boleh pakai ni tak abang? Hello. Pakai ni. Ini kuat sangat. Okey tuan-tuan, yang ni saya boleh kontrol. Kuat sikit bang. Alhamdulillah, bila ada macam ni tuan-tuan, anak khariah kita umur 45 tahun, ada anak yang boleh baca Quran, ada menantu yang boleh baca Quran. Kita harap macam mana nak buat? Rumah Allah kita kena wujudkan. Jadi sebab itu saya nak bagi tuan-tuan, iman kita ni akan bertambah bila datang rumah Allah, imamnya baca sedap kan, Bilalnya pun sedap. Kalau boleh suara yang sedap tu, jawatan kuasa pasti dah. Tengok mana yang suara sedap, lantik jadi Bilal kan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita azan, tapi sistem pun tak sedap tuan-tuan. Dia tak pandai mainkan suara tuan-tuan. Pilih PA yang bagus tuan-tuan. Bila saya baca, bagilah dia ekor sikit. Apa ceroi dia kan. Aku cakap dia buka kira nampak sangat. Tak apa, nanti tuan-tuan datang kawasan masjid, kurangkan allowance. Janganlah buat aja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab tu kan, bila kita ada macam ni, alhamdulillah iman kita bertambah. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu pandai lah tu. Okey. Tu baru ni duduk nganga. Orang baca punya teruk. Ada bagi yang ni tuan-tuan. Yang ni pasal malam boleh yang ni tuan-tuan apa pandang kalau bayar beli yang jangan lupa RM3 satu. Yang ni boleh Yang ni jadi imam boleh, ceramah forum boleh
Kalau ceramah saya suka pakai macam ni sebab suara saya, tu baru keluar betul. Ini bagi ni pasal malam tuan-tuan boleh. Sebab tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni baru aku jadi power. Alhamdulillah. Sebab apa? Buang ikut. Sebab apa tuan-tuan? Yazidu wa yanqus. Dengar azan, kita bersemangat. Pilih dah mana jawatan kuasa yang boleh untuk lantik jadi imam. Jangan kira dia ustaz. Kadang ustaz pun baca tak sedap tuan. Kadang-kadang Allah kumut takasuruhat. Dia ada bahasa sedap dah. Apa imam? Kurang ajar punya Pak Imam. Baca tak sedap. Sebab apa? Sebab dia ustaz. Title ustaz bukan kira. Yang baca sedap, yang ada ilmu, lantik jadi imam. Lantik macam mana? Imam, bukan ustaz. Engineer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duduk belakang. Sedap. Tiba-tiba waladdallin. Kita sedap. Tiba-tiba dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita atau Pak Imam Allahu Akbar rokok. Kita Allah lupa baca Fatihah. Sebab apa? Sebab sedap sangat Pak Imam. Tapi kalau masjid tuan-tuan baca Allah, kita pun bengang tuan-tuan. InsyaAllah masjid Bukit Bukit apa? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ni dah nama tinggi. Bukit apa? Bukit Raja. Dah lah tinggi Raja. Bukit ni Raja tuan-tuan. InsyaAllah bila ada masjid kita bolehkan untuk buat program ilmu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iman tu yazidu wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Berkurang macam mana? Kita nak pergi masjid memalas. Kita nak dengar ceramah pemalas. Tengok subuh tuan-tuan, ada berapa orang aja. Saya baru balik daripada Palestin tuan-tuan. Balik tuan-tuan, saya sedih sebab di Palestin masuk Masjid Aqsa tuan-tuan, 2 saf aja dalam Masjid Aqsa. Saya tanyalah orang Palestin, kenapa tak semayang? Mereka kata apa? Kami Israel jaga umur 45 tahun ke atas boleh masuk, 45 tahun ke bawah tak boleh masuk Masjid Aqsa. Kita tuan-tuan umur berapa boleh pergi masjid? Alhamdulillah. Sana tuan-tuan 45 tahun aja. Tengok saf 2 saf aja. Sedih tuan-tuan. Tapi imam dia nama Syekh Yusuf, baca Masya Allah sedap. Saya kenal dia. Dia jumpa saya. Saya tengok, ya akhi, bed mana rumah kamu? Dia bawa, rupanya dalam rumah dia ada satu kubur tuan-tuan. Ditulis situ makam Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dalam rumah Syekh Yusuf ada makam, bukan kubur Nabi Sulaiman, makam. Tempat Nabi Sulaiman pernah duduk di situ singgah. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya bawa jamaah saya, kemudian dia bagi tazkirah. Menangis tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi kita pergi tengok dekat masjid, ada 2 saf aja. Ketika mana Ramadan, Syekh Yusuf kata, kami subuh 2 saf, tapi Ramadan 500,000 masuk dalam Masjid Aqsa. Mereka tak boleh kawal. Sebab masa Ramadan nak dapat fadilat tuan-tuan, masuk rempuh Israel. Ada yang kena tembak pada. Kita datang masjid kena tembak. Kena jerakah dengan ustaz nak balik dah tuan-tuan. Kan? Dah start motor nak belah balik dah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yazidu wa yanqus. Iman kita bertambah dan berkurang. Berkurang itulah yang paling sedih. Tapi kalau kita boleh dapat rumah Allah masjid, kita boleh ada program agama, kita panggil ustaz-ustaz, insya-Allah bila ada program agama, Allah akan angkatkan iman kita. Sebab tu innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang kedua apa? Wal yaumil akhir. Dia yakin dengan hari akhirat. Kita buat masjid bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk dapat duit banyak. Lepas Jumaat buat kutipan, kemudian dapat 2-3 ribu, kemudian bagi dekat jawatan kuasa masjid, makan tom yam. Tak ada tuan-tuan. Tapi untuk apa? Untuk memakmurkan rumah Allah. Kita yakin esok akhirat. Tuan-tuan, kita buat ceramah malam ni, jawatan kuasa ni bukan dapat apa.
Mereka dapat baju aja hijau dengan putih. Aku cukup suka tuan-tuan. Dapat baju tu tumpang seronok tak kira dah. Duit keluar lagi boleh dapat baju. Baju tu bukan free, kena beli betul tak? Kena beli. Kau ajar jawatan kuasa. Kena beli. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dah mereka seronok. Dapat baju. Baju pun kena duit sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Mereka yakin dengan akhirat. Bila mereka yakin dengan akhirat, buat program. Walaupun ada orang tak suka, ada orang keji, tapi alhamdulillah mereka setia bersama. Bukan saja setia bersama, boleh pula tawar. Saya alhamdulillah setiap usaha. Saya ni pengarah program, bukan senang. Saya pengurusi, saya jawatan kuasa. Saya tak buat apa, saya angkat bangku lah. Tu pun dapat baju. Tapi baju lain tuan-tuan, yang angkat baju t-shirt. Itu beza pula. Tapi alhamdulillah, itu nama sumbangan untuk akhirat. Orang yang yakin dengan akhirat Allah. Tuan-tuan ingat tak, saya cerita dalam YouTube. Esok kita akan bangun di padang mahsyar. Bila bangun esok, apa yang kita buat di dunia ini, Allah akan hitung satu persatu. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan wakaf untuk masjid kita. Yang inilah pahala kita. Allah sebut dalam Quran, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang menafkahkan pada jalan Allah, satu biji benih tanam, keluar 7 cabang. Daripada 7 itu keluar pula 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda kepada siapa dikehendaki. 700 jadi 1400 tuan-tuan. Ini mereka buat. Mereka yakin tuan-tuan dengan hari akhirat. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, saya ceramah satu forum. Dia datang rumah saya. Datang, dia bubuk dalam satu sampul tuan-tuan, rantai emas berharga 4,700 lebih. Kemudian dia masukkan di dalam sampul surat itu ada satu tulisan. Saya bacalah dalam tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Tajuk dia Facebook tu Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i pondok saya. Dia tulis apa? Ustaz, ini ialah rantai emas mak saya. Mak saya dah meninggal Ustaz. Ayah saya masih ada tapi dia uzur. Ustaz, saya kalau bagi kat ayah tak guna dah. Ayah saya bukan boleh pakai. Nanti dia jual Ustaz. Lebih dari baik dia dah jual Ustaz, saya wakafkan rantai ini untuk madrasah Ustaz. Pahala dia saya nak hadiah kepada mak saya yang meninggal. Saya masuk dalam Facebook, orang pakat komen, Ustaz, kalau ada insan macam ini, inilah pahala di akhirat untuk dia. Akhirat kita. Sebab itu orang yang tuan-tuan yang memakmur rumah Allah, orang beriman. Yang kedua, yakin dengan akhirat. Kita esok akan bangun tuan-tuan bayang. Kita bangun dalam keadaan telanjang. Saya ni pakai baju cantik ni. Nampak ni free, baju free ni tuan-tuan. Baju ni esok di akhirat tak pakai dah. Saya telanjang tuan-tuan. Tuan-tuan pun telanjang sama dengan saya. Sayyidatina Aisyah pernah jumpa Nabi, ya Rasulullah, kalau telanjang kita pakai tengoklah kemaluan kita. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, tak sempat kamu nak tengok kemaluan kamu sendiri. Ketika itu kita menadah kepala ke langit. Kita duk tunggu ni, ya Allah, apalah aku nak kena lepas ini? Apa aku? Tuan-tuan, masa tu kita bangun telanjang. Ada yang kepala ke bawah, ada yang tangan ke bawah berjalan dengan tangan, ada yang berjalan mengesot, ada yang berjalan merangkak, ada yang tenggelam dengan peluh dia berjalan. Pada ketika itu berhimpun semua umat. Lalu Allah kata, diberitahu dalam Sahih Bukhari, izhabu ilal anbiya, pergilah kamu berjumpa akan Nabi. Nabi yang pertama kita jumpa di hari akhirat, apa dia tuan-tuan? Siapa? Bukan Nabi Muhammad. Kita akan pergi cari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saya baca tadi, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu dijadikan daripada Adam. Daripada Adam kami jadikan akan isteri kamu Hawa. Sebab itu disebut Adam. Nama dia Adam, gelaran dia Abul Bashar. Hawa tu ialah isteri dia. Jadi daripada tulang rusuk belah kiri ni. Kemudian Allah jadikan sebelum Nabi Adam Iblis. Iblis itu gelaran dia, namanya Azazil. Iblis ni, Iblis ambil daripada Aba Wastakbara. Dia enggan tuan-tuan. Dia enggan untuk beriman, sujud ataupun hormat kepada Nabi Adam. Lalu dikeluarkan daripada syurga Allah. Kemudian kita sampai dekat Nabi Adam. Ya Nabi Allah, khalaqahu min yadahu.
Allah jadikan kamu daripada tangannya. Isfa' lana, berikan syafaat kepada kami. Bi badril hisab, mulakan hisab. Kita minta Nabi Adam di hari akhirat, cepatkan hisab. Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, kamu, kamu, aku. Nabi Adam tak boleh tolong. Tuan-tuan, Nabi Adam, saya nak tanya di sini, ada tak nama Adam? Adam tu pun tak boleh tolong, tuan-tuan. Tak boleh tolong. Nabi Adam tak boleh tolong. Kemudian Nabi Adam kata, izhabu ila Nuh. Kita pergi pula. Dalam kitab Sahih Bukhari kata, ketika nak jalan berjumpa Nabi Adam 3,000 tahun. 3,000 tahun akhirat. Al-yawmu fil akhirah al-fasanah fi dunia. Satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Cuba tuan-tuan bayang dengan dosa kita. Wakaf pun tak nak, sedekah pun tak nak, semayang masjid pun tak nak, semayang Jumaat pun duduk tepi kaki 5 masjid aja. Agak-agak boleh lepas dah azab ini. Tuan-tuan bayang tengok, dengar ceramah pun tak nak, benci pula ustaz-ustaz. Ni 3,000 tahun sampai dekat Nabi Adam. Nabi Adam kata Nabi Nuh 3,000 tahun pula, 6,000 tahun akhirat. Sampai dekat Nabi Nuh, ya Nabi Allah, isfa' lana bi badril hisab, mulakan hisab. Nabi Nuh kata apa? Anak aku tak ikut aku, isteri aku tak ikut aku. Malam ni saya nak tanya abang-abang, isteri abang datang tak? Tak datang. Bila orang tanya, kenapa tak datang? Saya anak ramai ustaz, kalau saya bawa anak saya lari ustaz. Lari merata, susah. Macam saya lu muda-muda tuan-tuan, bila saya mengajar umur 26, 27 tidak boleh dah. Saya mengajar tuan-tuan di masjid, bawa anak. Anak saya kecil lagi, larilah. Bila lari siap-siap masjid, tengok anak saya hari pertama tak apa lagi, minggu pertama, minggu kedua tak apa lagi, minggu ketiga, hai! Dia jerekah anak saya. Anak saya, saya tu bukan jerekah anak saya tu, jerekah saya lah tu. Minggu keempat saya pun tak pergi mengajar tuan-tuan. Siap marah. Sepatutnya janganlah marah tuan-tuan, anak kita kan. Kalau tak bawa, macam mana kita nak mengajar? Tuan-tuan, kita salahkan anak. Anak ramai, nak ceramah susah, bawa anak. Tuan-tuan, bawa. Esok ada masjid, jangan tuan-tuan kata ini had untuk budak saja. Problem tuan-tuan. Biar budak ni, kita jangan ada had, kita letakkan satu tempat aja. Kamu duduk di sini kata. Kalau dah bersunat, boleh. Kalau tak bersunat, duduk di sini. Jawatan kuasa, jangan tuan-tuan marah budak-budak ni. Sebab bila marah tuan-tuan, mereka jauh daripada rumah Allah. Sebab tu kita ada rumah Allah bagi mereka. Okey, kawasan ni budak-budak. Jangan kita maksud dia halang mereka. Ada bersunat, okey, insya-Allah. Tapi yang tak bersunat ni memanglah kalau duduk dalam saf, terputus saf. Jadi mereka ni kawasan ni duduk elok-elok. Dia pun nak sembang pun macam tu lah, biarkan. Sebab apa tuan-tuan? Budak mana boleh duduk senyap? Jawatan kuasa masjid kena main peranan, bagi tahu dekat membar yang baca khutbah tu. Naik baca khutbah, bagi tahulah. Hei, duduk senyap. Macam tu. Budak kalau kena macam tu dia senyap lah. Ini baca khutbah, alhamdulillah. Tuan-tuan nak cakap, aku elang jalan. Budak tu cakap, macam mana nak kontrol tuan-tuan? Fungsi tu masjid, bukan jawatan kuasa ni. Senyap. Yang khatib, alhamdulillah. Tuan-tuan hendaklah kita yang tu, senyap aku kata. Yang dia duk marah budak, yang dia pahala pun tak dapat tuan-tuan. Kita insya-Allah bagi friendly dengan budak, tak satu tempat. Dia orang ni tak jauh sikit, dia orang nak sembang kata apa. Sebab budak mana boleh kita nak halang. Tapi kita boleh tegur, member main peranan. Jangan jawatan kuasa tu duduk problem tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah. Bila ada macam tu sampai dekat Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, anak aku tak ikut aku, isteri aku tak ikut aku. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita dalam ceramah bawa anak-anak isteri kita datang dengan ceramah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bila kata macam tu, izhabu ila Ibrahim, pergi kamu kepada Ibrahim. Di mana tuan-tuan? Padang mahsyar. Sampai dekat Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, anta Khalilur Rahman, kekasih Allah. Isfa' lana, berikan syafaat kepada kami, mulakan hisab. Nabi Ibrahim kata apa? Walaupun aku ni Khalilullah, hari ni aku tak boleh tolong. Nafsi, nafsi, kamu, aku. Saya nak tanya, ada di sini nama Ibrahim? Ada. Ibrahim tu pun tak boleh tolong tuan-tuan. Ibrahim tu pun tak boleh tolong. Ibrahim duduk Bukit Raja, tak boleh tolong juga.
Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Dia kata, nafsi, nafsi, kamu, aku. Izhabu ila Musa. Pergi Nabi Musa pula. 3,000 tahun. Berapa dah tuan-tuan? 12,000 tahun. Sampai dapat Nabi Musa. Ya Nabi Allah, anta kalamur rahman. Bercakap direct dengan Allah. Isfa' lana. Berikan syafaat kepada kami. Mulakan hisab. Nabi Nuh kata apa? Nafsi, nafsi, kamu, aku. Nabi Nuh pun tak boleh tolong. Saya nak tanya sini, ada tak nama Nuh? Ada tak? Tak ada. Ada Nuh ni pun tak boleh tolong. Ustaz, ada ustaz. Nama apa? Nuh Muhammad. Nuh Muhammad pun tak boleh tolong. Ada lagi dah apa? Nuh tu pun tak boleh tolong, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi Nuh pun tak boleh tolong. Akhirnya Nabi Nuh kata, izhabu ila Isa. Ya Nabi Allah, isfa' lana. Sampai Nabi Isa 3,000 tahun tak? Nabi Isa kata apa? Nafsi, nafsi, kamu, aku, tuan-tuan. Izhabu ila Muhammad. Pergi kat Muhammad. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, tak tahan dah kerana panas matahari. Mereka meluru dalam kitab Sahih Bukhari kata, menuju kepada neraka Allah, terjun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayang tuan-tuan, yang terjun itu ialah adanya yang duduk dalam kemah ini ataupun yang duduk dalam majlis ni. Tuan-tuan bayang, mau tak? Kalau ada sedih tuan-tuan, terus terjun dalam api neraka Allah sebab panas sangat. Lalu mereka pergi dekat Nabi Muhammad. Sampai dekat Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, isfa' lana. Berikan syafaat kepada kami. Mulakan hisab. Nabi pada ketika itu sedang sujud di hadapan Allah. Lalu Nabi angkat kepala. Nabi tengok kita, tuan-tuan, bercahaya muka kita, tangan-tangan kita ini. Lalu Nabi kata, haza ummati, itu umatku. Haza ummati, itu umatku. Macam mana bercahaya? Ni tempat sujud kita ni, asari sujud. Tempat wuduk kita. Cuba tuan-tuan bayang, wuduk kita ambil di rumah Allah. Setiap langkah yang kita langkah di rumah Allah, Allah ampun dosa. Kita duduk dalam rumah Allah, Allah ampun dosa. Cuba bayang, wuduk yang kita ambil, Tuhan ampun dosa kita. Lalu Nabi kata, haza ummati, itu umatku, tuan-tuan. Lalu Nabi sujud semula. Bila sujud semula, Allah kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala kamu. Was'al tu'tah wasfa' tusyafa'. Tanya aku bagi syafaat. Nabi angkat kepala. Nabi kata apa? Dekat kita semua. Nabi tak kata, ya Allah, aku masuk syurga ya Allah. Ataupun Nabi kata, ya Allah, bagi isteri aku masuk syurga ya Allah. Tapi Nabi kata apa, tuan-tuan? Wahai tuan-tuan yang duduk di taman bandar Bukit Raja ni. Nabi kata, ummati, ummati ya Allah. Nabi kata, umatku, umatku ya Allah. Lalu Allah kata, man kana fi qalbihi misqala sya'irin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji gandum iman, keluar mereka daripada neraka aku. Akhirnya keluarlah daripada neraka yang ada sebesar biji gandum iman, masuk syurga. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam kemah ni, dalam dataran ni, siapa di kalangan tuan-tuan dia yakin ada sebesar biji gandum iman? Sila bangun, pergi, kalau nak kereta, start kereta, pergi balik. Sebab dia dah jamin syurga Allah. Saya belum tentu. Kalau rasa aku tak ada, tuan-tuan tunggu sampai habis ceramah saya. Boleh? Kalau tak ada, akhirnya masuk. Bila masuk, Nabi patah balik, Nabi sujud. Bila sujud, tuan-tuan, Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu. Tanya, aku bagi syafaat. Lalu Nabi angkat kepala. Nabi tak kata, ya Allah, aku duduk ya Allah di Kelang ya Allah, taman bandar Bukit Raja, rumah aku 300,000. Ya Allah, bagi rumah macam tu balik boleh tak ya Allah? Bagi balik rumah aku, dekorate pun sama macam tu juga, jangan ubah ya Allah. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, ummati, ummati ya Allah. Nabi kata 2 kali. Lalu Allah kata, man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, keluar mereka daripada neraka. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak di dataran ini yang yakin sebesar biji sawi iman? Kalau yakin, bangun, pergi start motor, kemudian baliklah, jamin dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak yakin, duduk tuan-tuan dengar ceramah sampai habis. Akhirnya keluar sebesar biji sawi iman, masuk syurga. Nabi patah balik, Nabi sujud pula. Allah kata, irfa' ra'saka, angkat kepala. Tanya, aku bagi syafaat.
Maka Nabi tak kata, ya Allah bagilah aku masuk syurga yang paling tinggi. Tapi Nabi kata yang ketiga, tuan-tuan, ummati ummati ya Allah, umatku ya Allah. Lalu Allah kata, man kana fi qalbihi misqala zarratin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar atom, tuan-tuan, ni zarah ni, iman, keluar mereka daripada neraka. Saya nak tanya tuan-tuan, kita ada sebesar zarah tak? Kalau ada sebesar zarah, baliklah bang, jamin dah syurga. Kakak ada tak sebesar zarah? Kalau ada, baliklah kakak. Saya belum tentu syurga Allah lagi. Saya tak yakin, tuan-tuan. Cuba bayang tengok, akhirnya keluarlah dari kalangan umat Muhammad yang ada sebesar zarah iman, masuk syurga. Nabi patah balik, Nabi sujud lagi di hari mahsyar. Kemudian Allah kata, angkat kepala kamu, tanya aku bagi syafaat. Nabi kata, apa kali keempat? Nabi tak kata, ya Allah, akulah yang pertama akan masuk syurga sebelum mereka. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah ya Allah. Ya Allah, siapa di kalangan umat aku pernah menyebut la ilaha illallah, masukkan mereka syurga ya Allah. Lalu Allah kata, dengan kebesaranku, dengan kemuliaanku, dengan kehebatan aku, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang pernah menyebut la ilaha illallah, dia tak pernah menyebut Muhammad Rasulullah, dia lawan Muhammad, dia hina Nabi Muhammad, dia tubuh pula persatuan anti hadis, dia hina pula orang pakai serban, orang dua bubuh apa lidah ni, kemudian berselawat sallallahu ala Muhammad, apa selawat, dia marah pula. Kalau ada macam ni, walaupun dia marah Nabi, tak mau kepada Nabi, tapi dia pernah sebut la ilaha illallah, masukkan mereka ke dalam syurga. Allah kata macam tu. Akhirnya keluar daripada umat Nabi Muhammad, bukan saja umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, sampai Nabi Muhammad yang pernah menyebut la ilaha illallah, akhirnya masuk syurga Allah berbondong-bondong, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi? Di antara disebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, orang yang paling banyak bersedekah, tuan-tuan. Bila sampai Ramadan disebut seperti mana air yang mengalir. Air yang mengalir, sedekahnya keluar. Sebab apa? Dia banyak mengeluarkan infak. Untuk apa? Untuk yakin dengan hari akhirat. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau yakin hari akhirat, harta kita bukan milik kita. Rumah tuan-tuan ni nampak ni, ni asal-asal 300,000 ke 400,000. Rumah tuan-tuan mati, siapa pun tak tinggal tuan-tuan dalam tu. 2 hari mati tu lama dah. 3 hari dah busuk, tuan-tuan. Kecuali kalau dikebumikan mengikut kerajaan negeri ataupun kerajaan negara, bolehlah timpat lama sikit. Tapi kalau mati di sini, bubuh dalam rumah 3 hari, busuk, tuan-tuan. Orang tak simpan dalam rumah, tuan-tuan, bawa pergi tanam. Sebab busuk. Sebab apa? Rumah kita tinggal, tapi rumah kita milik kita. Bila rumah kita itu kita gunakan untuk program agama. Masjid sekarang tak ada lagi. Saya nak tanya, ada tak rumah di sini yang mereka wakaf untuk sementara waktu sembahyang hari raya? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Surau, ada surau, memang ada surau. Memang dah ada surau. Oh, ni sekarang nak buat masjid lah. Oh, surau dah ada, tuan-tuan. Kenapa buat ceramah di Padang? Kira kecil sangat. Oh, kecil ketika mana? Waktu Ramadan. Tapi subuh ramai tak? Ramai. Alhamdulillah, bagus, tuan-tuan, bagus. Aku nak tengok subuh esok. Tengok ada 5 orang jaga, tuan-tuan. Aku bakar surau tu. Tuan-tuan, alhamdulillah ada surau. Ni rumah kita akan dapat manfaat. Macam mana? Tak boleh buat surau, kita buat macam mana? Ada usrah bulanan. Okey, orang perempuan kalau boleh, ni muslimat ni, saya nak bagi tahu, minggu ada perjumpaan macam mana? Hari Rabu ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad? Okey, panggil. Petang tu jumpa ramai-ramai. Okey, baca Yasin. Baca Yasin pun jadi. Kemudian buka satu surat, satu kitab. Baca macam tu untuk perjumpaan, tuan-tuan. Buat setiap minggu. Rumah kita buat rumah ni, esok rumah ni pula, lusa rumah sana pula. Rumah sana tak boleh, rumah Cina, tuan-tuan.
Rumah tanah pula tuan-tuan. Kita buat rumah tu dapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu rumah kita bukan milik kita, kita tinggal tuan-tuan. Kereta kita, tuan-tuan tengok kereta. Mati, kereta kita pun mereka tak masukkan mayat dalam kereta kita. Mereka letak jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubuh van jenazah. Orang masuk mayat kita, terus orang masuk kubur. Kereta kita tak nak bawa jenazah kita, tapi kereta kita milik kita. Cuba tuan-tuan bayang ni, kereta yang datang hari ni datang dengan ceramah. Kereta dengan ceramah, tuan-tuan lena. Orang ajar betul lah. Kereta dapat rahmat tuan-tuan. Sebab kereta diguna untuk bawa ke program agama. Esok ada masjid, parking elok-elok. Nah, kereta kita, alhamdulillah kita bawa. Itu namanya untuk akhirat. Lagi apa? Duit kita masuk tuan-tuan dalam tabung. Itulah saham kita akhirat. Duit kita tuan-tuan tengok ni. Ni 50 apa? RM10. RM10 ni tuan-tuan sangat besar tu. Ketika mana tuan-tuan? Ketika kita masuk masjid. Ketika kita dengar ceramah. Masa tu ustaz nak umum ceramah. Masa tu besar tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masjid ni, nampak duit nampak ni. Tuan-tuan tahu tak duit ini tiruan ke, palsu ke, original? Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu? Saya nak tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak yang di Pertuan Agong tu? Yang pertama. Tuan-tuan tengok tak? Nampak tak? Ini nampak yang tajam tu. Tuan-tuan ambil yang tajam tu, tuan-tuan masukkan mata dia. Tuan-tuan dolok tengok. Kalau dia buat macam tu, palsu lah tu. Saja nampak nak lena, merapu tuan-tuan. Kalau dia duduk macam tu juga, tak palsu. Duit ni tuan-tuan original ni nama ni. Besar ketika mana dalam masjid. Ketika mana khatib baca khutbah, tabung jalan. Dia tengok-tengok, tabung! Allah! Dia pun pejam mata. Dia buat tidur tuan-tuan. Akhirnya tabung tu jalan. Alhamdulillah dah lepas. Duit 50 besar dalam masjid. Duit 50 besar dalam ceramah agama. Duit 50 besar dalam wakaf. Tapi 50 RM10 ni sangat kecil tuan-tuan. Ketika kita berada di pasar raya Tesco, Giant dan Billion. Kenapa bang? Kerana iman tuan-tuan. Kerana iman kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, nilai ini sangat besar di sisi Allah. Esok bila kita wakaf, kita bangun-bangun, maka dia kata, Ya Abdullah, kamu sekarang syurga Allah. Kita berharap kenapa? Kamu telah mewakafkan duit kamu, walaupun RM50, membina masjid. Orang datang sembahyang, kamu dapat pahala. Ni tuan-tuan tengok ni, Elba ni. Ni siapa punya ni? Bagus tuan-tuan. Saya ceramah, bubuk aircon depan aku. Bagus. Orang yang buat aircon ni aku sejuk, dia dapat pahala tak? Dapat tau. Siapa aircon yang angkat tangan tengok. Kita beli terus boleh. Ataupun derma terus tuan-tuan. Ni dapat pahala. Dia terfikir tu, Allahu Akbar, ustaz ceramah mesti panas. Dia ambil yang rumahnya letak sini. Ataupun tuan-tuan memang dah beli dah. Tengok harga tak buang ni. Wakaf surah tuan-tuan. Ini dapat pahala. Alhamdulillah. Ni meja ni. Ni meja siapa ni? Dia tulis nama Muhammad Daud. Siapa ini pun dapat pahala tuan-tuan. Ini nama ni tudung meja. Memang tak ada dah. Ni mesti ambil surau ni. Ini pun dapat pahala. Ni bangku ni, bangku siapa punya? Ni dapat pahala. Tuan-tuan, ini semua bukan saja-saja, tapi pahala di sisi Allah. Bila dah dapat? Ketika mana kita dah mati esok tuan-tuan. Di akhirat, sebab tu disebut wal yaumil akhir. Kemudian apa tuan-tuan? Wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tuan-tuan, tengok yang ketiga apa? Mendirikan sembahyang. Kita diri sembahyang ada surau. Kita nak buat tahiyat masjid tak boleh sebab surau. Nak buat tahiyat masjid mestilah masjid jamak yang didirikan solat Jumaat. Macam mana nak buat? Kita ada masjid insya-Allah. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak derma tak ada duit. Kita ada brosur betul tak? Brosur kan? Tuan-tuan nanti bawa balik brosur-brosur ni, kemudian tuan-tuan edar. Mana-mana datuk-datuk kan, tuan-tuan bagi. Datuk ni kami nak buat ni, masjid, tolonglah datuk boleh infak. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya buat untuk sekolah saya pergi jumpa datuk-datuk. Bukan datuk-datuk yang bagi tuan-tuan, tapi yang bagi banyak ialah orang yang marhai ni. Yang kerja apa tuan-tuan? Kerani. Yang kerja cikgu, yang kerja pegawai biasa aja. Mereka inilah yang tiap-tiap bulan infak dalam sekolah saya. Datang baru ni ada seorang pencin tuan-tuan, pakai kain biasa aja, baju pun sengit aja, makcik. Dia bawa satu sampul. Ustaz, orang utara, Ustaz saya nak wakaf. Saya tengok dia, nampak pun susah. Makcik tak payah wakaf lah, makcik
guna untuk makcik lah. Dia kata, ustaz ingat saya tak ada duit ke? Saya pun, makcik ni macam perli aku kan. Makcik ada duit ke? Dia pun bagi. Sampul tu bunyi kering 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 kering. Saya ingat duit shilling tuan-tuan. Saya kata, makcik dalam hati nak bagi balik. Ustaz buka, itulah saham saya akhirat. Ustaz buka, saya tak sanggup nak buka tuan-tuan. Saya duit shilling ni. Ustaz buka, saya buka bukan duit shilling tuan-tuan. Rantat emas 112 gram, nilainya RM15,000. Dia sanggup wakaf untuk sekolah saya RM15,000. Masya Allah, saya tengok pakai baju sengit RM15,000 lagi. Saya kata, makcik saya nak buat titi. Titi tu saya nak buat atas duit ini, boleh tak? Alhamdulillah ustaz, inilah saham saya. Orang lalu saya dapat pahala, orang lalu saya dapat pahala, lori lalu dapat pahala, lembu lalu pun dapat juga ya ustaz no. Sama saya kata. Tengok, itu saham akhirat. Tapi syaratnya tuan-tuan apa? Kita kena wakaf, kita kena derma. Sebab itu disebut wa aqamas salah, orang yang mendirikan. Diri macam mana? Nah, diri sembahyang di masjid rumah Allah, kita dapat pahala dengan wakaf yang kita buat sedekah. Kemudian apa? Wa atau zakah. Tengok, bila dikata sembahyang, dia kata investment. Investment tu apa? Zakat. Keluar zakat. Alhamdulillah tuan-tuan, saya baru ni balik satu pondok nama Kota Raja. Kota Raja ni duduk dekat Jelapang, dekat Ipoh. Dulu tuan-tuan tak ada apa. Kawasan tu dibuat satu dataran, ditolak. Alhamdulillah, Datuk Abu Hassan Din, saya forum dengan Ustaz Azhan Yusof. Azhan, kemudian kami buat forum, orang datang ramai dalam kawasan hutan tuan-tuan, kawasan air terjun. Dengan izin Allah tuan-tuan, sekarang ini kawasan itu telah dibangunkan dengan aset 2.5 juta. Tuan-tuan pergi tengok dekat Jelapang, ada Kota Raja, komplek tarbiyah Darul apa saya terlupa lah, Darul Raudah, Kota Raja. Alhamdulillah tuan-tuan, Kota Raja sini Bukit Raja. Oi, sama oi. Alhamdulillah 2.5 juta. Saya pergi tengok dengan ada chalet, tempat pengajian Islam, mahat tahfiz, orang tua-tua boleh duduk. Pergi tengok, ya Allah, kawasan bukit. Dengan izin Allah tuan-tuan, ada seorang kaya, kawasan tu tak ada elektrik, dia berikan satu generator, beli satu generator. Harga generator tu 60,000 tuan-tuan. Bukan satu, dia bagi 2 set. 2 set tuan-tuan. Satu set tak jalan, yang ni jalan. Kemudian kami buat program dengan izin Allah, datang seorang hamba Allah, dia daripada TNB, lalu dipasangkan tiang daripada jalan awal, jalan pertama tu sampai ke dalam hutan tu. Sekarang dah ada elektrik tuan-tuan. Sebab apa? Inilah saham kita di akhirat. Investment tuan-tuan. Disebut zakat, keluarkan zakat. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali Allah. Macam mana nak takut dengan Allah? Kita ada rumah Allah, ada kuliah, ada ceramah. InsyaAllah Ramadan, kalau boleh tuan-tuan buat, jangan sembahyang solat tarawih saja. Ini sembahyang tarawih saja 20 rakaat, lepas tu balik. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau boleh buat sembahyang solat sunat tarawih, tapi jangan lupa bagi ada tazkirah sebelum ke ataupun selepas. Kalau kerajaan negeri Selangor tak bagi, buat tengah-tengah. Buat 4 rakaat ataupun 10 rakaat, dia orang akan cabut tuan-tuan, belah balik. Tuan-tuan bagi tazkirah 10 minit, sebab yang itulah menyentuh hati. Saya dulu kan, masa tak boleh kita bagi tazkirah, kita buat, alhamdulillah. Dengan izin Allah, sembahyang tarawih, kemudian kita buat 20 rakaat, 8 rakaat orang pakat cabut, kita buat 8 rakaat bagi tazkirah. Bagi tazkirah dengan izin Allah. Lepas tarawih tuan-tuan, rumah Allah makmur, penuh tuan-tuan, anak muda, orang lelaki, orang perempuan, orang pondan pun datang juga. Alhamdulillah tuan-tuan, makmur rumah Allah dengan tazkirah. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, Ramadan ni surau ada. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan, dengan kerjasama dengan tuan-tuan jawatan kuasa penganjur, kita dapat dirikan masjid dalam masa setahun saja. Saya yakin. Dan mereka kata, ustaz, kita ada 1 juta lebih, boleh buat hanyalah ni piling aja. Tak apa, buat piling tuan-tuan. Tuan-tuan naik banner besar, masjid sedang dibina, kami memerlukan dana tuan-tuan. Tulis berapa? 5.2 juta. Tuan-tuan yakin sekejap lah. Syarat dia kena mula dulu. Sebab sekolah saya tuan-tuan, saya Kutip Derma, mula-mula tuan-tuan orang bagi 500,
200, ada 30,000. Saya panggil kontraktor, saya kata buat piling. Buat piling tuan-tuan, untuk buat sekolah asas saja 160,000. Dewan dengan izin Allah, naik piling, orang datang berlumba-lumba derma. Mereka masuk dalam akaun dengan izin Allah tuan-tuan. Saya forum baru ni bulan 8. Sekarang bulan 4, bulan 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Baru 8 bulan. Dalam akaun sudah ada 500,000 juta. Sekarang dah naik bangunan, dah nak bumbung tuan-tuan. Pejabat dah siap. InsyaAllah pondok saya dengan ada kolam renang, dengan ada hotel, dengan ada chalet-chalet yang menarik. Di mana tuan-tuan? Di Lubuk Meriam. Dulu tak ada apa, tapi kita buat satu-satu asas. InsyaAllah jawatan kuasa saya bagi semangat. Jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Buat dulu. Apa yang ada 1 juta, tolak tanah dulu. Tambun tanah, buat naikkan. Saya rasa plan dah siap. Plan dah okey no? Plan dah okey, naik. Buat piling cucuk. Lepas tu tuan-tuan tengoklah sekejap aja. Lepas tu dia naik bangunan. Lepas tu boleh naik kubah. Buat tempat nak semayang untuk baca khutbah, untuk semayang Jumaat. Lepas tu barulah kita buat yang sikit-sikit ni. Mungkin ada sekolah ke, ada sekolah untuk agama rakyat. Nah, buat. Syaratnya kena mula daripada sekarang. Dan alhamdulillah malam ini ada malam yang pertama mula. Jangan tuan-tuan kecewa. Allah hadir macam ni, hadir macam ni. Mereka sebarkan program ini, akan dapat hadir lagi selepas ini ribuan jutaan manusia untuk program dan derma untuk masjid kita. Tuan-tuan, sebab itu kita nak lahir orang yang walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kepada Allah. Macam mana rumah Allah tuan-tuan. Kemudian fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah hanya saja orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat petunjuk tuan-tuan, bukan duduk di rumah makcik. Nak dapat petunjuk duduk rumah Allah. Datang rumah Allah tuan-tuan. Kalau boleh datang rumah Allah tuan-tuan, kita buka hati kita, jangan ada sombong. Dengar apa ustaz kata, jangan label terus. Ini tengok Ustaz Abdullah Khairi. Pangkah awal-awal lagi. Aku tak nak dengar Ustaz Abdullah Khairi. Dengar dulu, ambil pengajaran daripadanya. Alhamdulillah, bila ambil pengajaran, kita ada semangat untuk berinfak, kita ada semangat untuk mengaji, kita ada semangat untuk buat amal. Dan insya-Allah dengan ilmu itu kita boleh didik akan anak-anak dan isteri kita. Saya pernah tuan-tuan cerita pergi ke satu masjid kawasan Mahang tuan-tuan, dekat Kedah. Masjid tu tak pernah buat program tuan-tuan. Panggil ceramah Isra Mi'raj. Saya pergilah. Pergi tuan-tuan, mereka letak mic macam ni lah. Saya ceramah, takkan tuan-tuan tak tahu suara saya kuat. Habis dekat-dekat setengah jam, saya tengok dia orang lena. Saya pun tiba-tiba tuan-tuan terputus fuse. Habis bukan fuse yang dalam masjid tu, yang TNB punya, putus terus. Saya pun Allah. Dia orang, Allah ustaz, ni TNB punya ustaz. Nak panggil lambat ustaz. Tak apalah, ustaz ceramah tak payah pakai PA system lah ustaz. Tu macam mana muka tak nampak? Tak apa, kami pasang pelita. Pasang pelita tuan-tuan, pasang lilin. Saya ceramah, terpadam. Ada seorang cucuh tuan-tuan. Saya ceramah terpadam. Ada orang cucuh. Habis ceramah tuan-tuan, setengah jam adalah. Saya pun keluar masuk kereta. Isteri saya kata, bang, kenapa hidung hitam? Saya pun tengok, ya Allah, tak hitam macam mana, duk sedut asap tuan-tuan masuklah hidung. Sampai putus fuse. Sebab apa? Tak pernah buat program tuan-tuan. Saya kata kalau macam ni lah tak pernah buat program, tak pernah ada ceramah macam ni, sampai fuse putus, macam mana tuan-tuan penduduk kita nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan bala kepada kampung ini. Alhamdulillah sekarang ni kawasan Mahang itu tuan-tuan, dengan izin Allah, jawatan kuasa baru mereka lantik, masjid itu diberi nama Masjid Badli Shah. Makmur masjid itu sekarang tuan-tuan. Bukan makmur dengan orang saja, tapi dengan kuliah-kuliah agama. Yang itu yang kita nak. Alhamdulillah tuan-tuan, hidayah insya-Allah boleh dapat di masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu saya nak bagi tahu nanti. Tuan-tuan, nanti jawatan kuasa penganjur ni dah ada dah. Tuan-tuan, tubuh jawatan kuasa untuk pembinaan dah ada dah. Tuan-tuan juga kena pasti imam-imam kita, termasuk juga bilal-bilal kita. Siapa yang nak lantik yang agak berkaliber, boleh jadi imam, yang bila dia jadi imam, makmum boleh datang ramai.
InsyaAllah Tok Bilal ambil yang suara sedap kan. Bila dia azan, orang boleh datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah sebut tu, kita dengar, ya Allah sedap. Makcik pun masa tu, pasal malam kah? Pasal malam kah? Pasal malam kah? Nah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lah sekali kita pergi masjid. Tapi kalau azan Allah Akbar, Allah Akbar, kita lah sekali pasal malam. Allahu Akbar, bawang besar sekilo. Nah, sebab apa? Bawang besar lebih besar daripada Allah Maha Besar. Kita baik ambil yang suara sedap kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan bagi saya. Pilih nak tengok mana budak-budak ni. Jangan bagi tinggal ni budak-budak ni. Nampak ni? Latih mereka. Nah, ada sekolah agama, latih. Buat pertandingan azan macam saya tengok tadi. Ada macam-macam kan. Kalau boleh budak-budak bagi join dengan kita sekali. Buat pertandingan apa? Azan. Pertandingan nasyid. Pertandingan syarahan. Kita latih. Tuan-tuan tengok di Indonesia baru ni ada seorang budak umur 6 tahun. Bapak-bapak, alhamdulillah, sedap tuan-tuan. Bapak-bapak dia sebut. Akhirnya dia bengang tuan-tuan, kepala bapak. Kita ingat kepala bapak tu marahlah. Rupanya kepala bapak tu orang yang lebih banyak, lebih tua tuan-tuan, disebut kepala bapak. Tuan-tuan, alhamdulillah, ni budak-budak latih. Kalau boleh azan, panggil budak-budak ni bagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi sedap sikit. Jangan jadi macam kampung saya azan Allah. Kita suruh turun pun tak nak. Sebab allowance 300. Kalau bolehlah masjid ada kan tuan-tuan semua ni, orang kaya-kaya semua ni. Imam bagi berapa? 1,500 boleh? Ini imam bagi 700. Saya nak tanya, wahai Tok Imam, adik boleh jadi imam 700? Boleh? Kalau boleh makan kangkung tiap hari lah dia. 700 tuan-tuan. Saya dulu ingatlah gaji 700 jadi imam. Naik kereta apa tuan-tuan? KI 20. Geran pun nak kena tukar. Bila jalan parking imam. Memang parking imam. Ngam-ngam. Balik tuan-tuan, tak payah start. Jawatan kuasa pakat tolak. Gaji 700 tuan-tuan, mana nak cukup? Tok Bilal 300. Yang tu yang semua yang pencen-pencen nanti tuan-tuan. Pencen Perkeso, pencen apa nama USM, UM. Azan gigi pun tak ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Macam mana orang nak pergi? Gaji 300 cuba bagi. Gaji 1,500. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap. 1,500 boleh tak? Okey lah. Ini Allah 300. Saya ceramah, saya cerita. Tuan-tuan ingat tak? Di Pasir Gudang ada seorang tu, dia Tok Bilal bangun-bangun, dia lewat. Selalunya bila dia bangun tuan-tuan, dia akan cepat untuk melaungkan azan. Hari itu dia tidur lewat, dia buang gigi palsu, bubur dalam cawan tuan-tuan. Gigi dia pun, dia buang dalam cawan. Bini dia pun buang dalam cawan juga. Maka bertemulah gigi suami isteri. Dia bangun-bangun, Allah lewat, dia ambil lah, pakai. Rupanya terpakai yang isteri dia punya. Dia pun terkeluar tuan-tuan. Bila terkeluar susah sangat dia buang. Buang. Bila buang tuan-tuan, dia tak boleh sebut. Akhirnya dia azan macam mana? Duduk Pasir Gudang. Azan pun macam Formula 1. Allahu Akbar. Sudah Formula 1. Orang dengar, weh, ni Formula 1 ke azan? Tu orang nak pergi ke tak nak pergi tuan-tuan? Kalau boleh azan, ambil yang muda-muda. Kita buat pertandingan azan, budak tu menang, jadi azan. Walaupun suara biasa, Allahu Akbar, tapi sedap suara dia. Ini maka jadi macam kampar tuan-tuan. Ustaz Aslin cerita dalam YouTube. Dia azan macam mana? Allah. Bila budak-budak cuti, dia orang tak duduk Bukit Raja tuan-tuan, balik kampung. Datuk kata, dah balik kampung jangan duk main kolam renang, apa nama tali air. Masuk waktu duduk rumah atuk, kena sembahyang di masjid. Cucu-cucu takut, pergilah masjid kayu basikal. Tok Bilal azan tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan azan macam apa nama azan Mekah. Dia azan macam mana? Budak pergi sembahyang subuh kayu basikal dengan pokok banyak kan, gelap. Lampu bukan ada dekat kampung. Tok Bilal azan, Allah
Allahu Akbar. Budak-budak kayu belah balik terus tuan-tuan. Azan macam jebon. Itu macam mana orang nak pergi masjid tuan-tuan. Jadi insyaAllah budak-budak, masjid dah ada, kita buat pertandingan, lantik elok-elok. Azan mau bagi sedap, insyaAllah. Khatib yang pertama, jemput siapa? Aku InsyaAllah. Saya Alhamdulillah. Ittaqullah dah habis, tuan-tuan tidur. Jangan tidur. Baru tak tidur tuan-tuan. Saya baru ni tuan-tuan baca khutbah di Masjid Seberang Jaya. Saya baca khutbah setengah jam, 20 minit. 20 minit pertama, 10 minit yang kedua, setengah jam. Ketika baca khutbah tuan-tuan, saya cerita tentang hubungan silaturahim. Tiba-tiba suara saya terkuat. Saya kata, tuan-tuan, ingat dah ibu dan ayah. Ada seorang pakcik duduk di depan. Dia dengar terkencing tuan-tuan. Habis-habis tuan-tuan semayang, jawatan kuasa jumpa, Ustaz tengok, air penuh tuan-tuan dekat tika kapet tu. Ustaz, pakcik tu terkencing Ustaz buat apa? Saya kata, saya memang suara saya power. Dia kata, Ustaz, terkencing pakcik tu rupanya tahan lama dah. Dia nak bangun takut tuan-tuan. Last sekali saya kuatkan suara, tuan, dia pun terlepas tuan-tuan. Rupanya dia tak boleh tahan kencing. Alhamdulillah. Sini ada orang terkencing tak? Kalau tak terkencing tu okey lah. InsyaAllah, tuan-tuan nak tahu kencing tak terkencing, tuan-tuan jangan ke mana-mana, panggil saya baca khutbah masjid yang siap nanti. Tapi kalau tak siap, jangan nak panggil. Aku pun tahu tuan-tuan. Panggil siap, insyaAllah saya baca khutbah. Jadi kita akan sama-sama untuk melahirkan 5 ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wal yaumil akhir. Orang yang yakin dengan hari akhirat. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Dia mendirikan sembahyang, dia mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 ciri yang akan hadir kepada manusia bila manusia itu orang yang memakmurkan rumah Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya sajalah mereka orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa penganjur, jawatan kuasa kampung, Perdana Pertubuhan yang ada di sini yang menganjur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa tuan-tuan, jemput saya khutbah yang pertama Masjid Bukit Raja. Aku dah tak nama dah. Jadi tuan-tuan jangan lupa. Jadi saya setakat itulah saja ceramah saya. Tuan-tuan jangan lupa, ada wakaf tu tuan-tuan yang nak balik. Wakaf macam mana cerita? Boleh RM10, RM20 ataupun ikut suka. Apa? Paling minimum RM10. Minimal RM10 tuan-tuan. Itulah saham kita di akhirat. Nampak tak? Tuan-tuan yang dia orang buka tu 1, 2, 3. Pergi masuk bagi RM10 untuk wakaf pembangunan masjid Bandar Bukit Raja. Nama tak tahu lagi, tapi Masjid Bandar Bukit Raja. InsyaAllah nanti tuan-tuan bagi nama yang sedap-sedap sikit dekat masjid kita ni. Kalau nama Bandar Bukit Raja tu tak sedap tuan-tuan, bagilah nama special sikit kan. Nama Al-Faizin ke, An-Najahin ke, An-Najah ke, namalah. Kalau yang tu banyak sikit, nama Ahmad, Ahmadi. Kalau nama Sa'ad, Sa'ad. Kalau dia bagi banyak lah. Kalau bagi 50, bagi nama Sa'ad kena terajang. Sebab 50 saja tuan-tuan. Bagi banyak-banyak. InsyaAllah saya akan datang lagi tuan-tuan untuk merasmikan baca khutbah yang pertama di Masjid Bandar Bukit Raja. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh bantu juga sekolah pondok saya. Di sini ada jualan madrasah Al-Syafi'i. Tuan-tuan boleh dapatkan produk. Ini ada CD-CD saya. Tuan-tuan dapat ni Hidayah Milik Allah. Ada di sini Dunia Hampir Kiamat, mencari redanya. Ada madu tualang, ada madu syifa, ada ubat sakit lutut tuan-tuan. Makcik-makcik sakit lutut nak pergi masjid susah, sapu insya-Allah. Bangun senang, nak turun susah, sapu dekat lutut, insya-Allah dia turun terus masuk dalam kubur. Tak ada lawak aja. Ini kopi syifa boleh minum tuan-tuan. Ini CD ruqyah tuan-tuan boleh beli. Saya boleh ijazah pada tuan-tuan. Dan ini spesialnya tuan-tuan, buku-buku boleh dapat seorang satu. Siapa yang dapat boleh baca, kemudian telefon saya boleh ijazah pada tuan-tuan. Dan belakang ni ada nombor akaun. Kalau siapa yang nak wakaf boleh masuk. Yang ni tuan-tuan boleh tengok di Lubuk Meriam, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Hampir
dekat-dekat juta dah telah diwakaf oleh hamba-hamba Allah. Ada Maybank, ada akaun di sini, dan adalah produk-produk itu tu boleh dapatkan, insya-Allah. Bantulah pondok saya. Yang ini pula lotion untuk siapa jerawat-jerawat apa semua ni, bagus tuan-tuan. Muka tak berseri, tengok muka aku berseri tak? Ni apa ni? Bagus. Siapa ada jerawat, sapu-sapu, keluar jerawat, jatuh seketul-seketul, insya-Allah. Tak percaya, aku tak tahu. Aku sebut yang dia tulis ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah. Sekian. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Satu rangkap pantun, ubi keledek, ubi kayu, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chris mengucapkan jazakallah.